Okay tu, kita dah on air sekarang ya. Okay, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Okey tuan-tuan, hari ini kita bersama dengan dua panel Datuk Nordin bin Yunus, iaitu mantan pengarah JKR Negeri Kedah. Dan juga malam ni kita jemput Datuk Rozali bin Cik Pin, iaitu Ketua Unit Pembangunan Usahawan Dewan Perniagaan Profesional Malaysia. Untuk kita membincangkan, khususnya hari ini adalah berkenaan dengan kepentingan SME kepentingan SME dalam pemulihan ekonomi negara. Jadi kita minta kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana untuk meneruskan perkongsian supaya lebih ramai lagi yang mendengar berkenaan dengan forum kita malam ini bersama-sama dengan panel jemputan yang kita jemput pada malam ini untuk kita membincangkan soal orang kata apa, usahawan, bumi putera dan sebagainya. Okey Datuk Nordin, mungkin ada sedikit kan nak sampaikan? Okey Syafiq. Jadi malam ni kita ada panel kita lah, Datuk Rozali lah ya, yang kita lalukan daripada SMB. Jadi malam ini kita akan lihat dalam konteks rancangan Malaysia ke-12 ya, yang mana telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri di Parlimen baru ini ya. Jadi konteks rancangan Malaysia ke-12 ini adalah satu program rancangan 5 tahun kerajaan ya, yang telah bermula semenjak tahun 70-an lagi ya. Sekarang dah masuk yang ke-12, tetapi kita lihat masih banyak lagi agenda-agenda perlu laksanakan kerana kita belum mencapai matlamat ya, khususnya matlamat. Halo? Ya, Tok, dengar Tok. Cuma dengar suara double, mungkin ada speaker di situ yang terbuka. Rancangan Malaysia ke-12 ya, yang mana telah dibentangkan oleh dia keluar kat mana? Okey, baik. Halo? Boleh teruskan? Minta maaf, dia line Unify dia kacau sikit. Okey, teruskan Tok. Okey, jadi malam ni kita nak lihat baliklah ya, apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri mengenai pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ya. Bagi saya rancangan Malaysia ni daripada mula sampai hari ni banyakkannya kita telah membentang based on strategi tinggi, iaitu segi polisi ya, dan kita tak pernah melihat apakah pencapaian kita apabila kita melaksanakan rancangan Malaysia. Pengalaman saya dahulu iaitu kita jarang dapat menepati tujuan kita bila kita bentang rancangan Malaysia ya. Lepas tu kita ada midterm review dan lepas tu kita ada end of the session. Jadi matlamat kita yang dulu contohnya untuk dasar ekonomi baru, adakah telah mencapai dasar ekonomi baru? Ya, dulu kita pernah buat target polisi kita untuk mencapai negara maju 2020. Adakah kita telah mencapai negara maju? Ya, ini ada dua isu yang penting. Jadi saya bimbang dan khawatir lah ya, bila dibentangkan rancangan Malaysia ke-12 pada kali ini ya, perkara semua akan terus berlaku. Ya, kita telah lihat ada beberapa orang di Parlimen telah pun beri komen, katanya rancangan Malaysia ke-12 ini tak berbeza dengan rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11 ya, yang dulu pun belum ada penilaian lagi ya. Tapi kalau kita target dari segi makro tadi saya sebutkan, adakah telah mencapai matlamat itu ya. Jadi hari ini kalau boleh kita ulas sedikit di segi pelaksanaannya ya, khususnya dengan Datuk Rozali lah ya,
berkenaan dengan SME, because SME memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini juga. Jadi kenapa kita gagal untuk mencapai matlamat yang saya sebut dua tadi tu, ya, dasar ekonomi baru dan juga untuk ni lah, Bumiputera participation. Jadi SME ini dia tak hanya terlibat dalam untuk orang kaum Bumiputera, dia semua bangsa lah. Mungkin Datuk Razali boleh mulakan dengan isu ini dan saya akan beri pandangan selanjutnya lah. Okey, Datuk Razali boleh. Mungkin saya sedikit tu, mungkin kita boleh terang sikit tu. Mungkin benda ni saya rasa banyak orang confuse juga. Tu apa makna small, medium tu, kecil, sederhana, dan apa perbezaan dengan micro ni tu? Mungkin boleh terangkan. Kadang-kadang usahawan pun dia tak apa nak faham juga. Dia ni duduk di mana sebenarnya tu dah? Dia duduk di sederhana ke? Dia duduk di micro ke? Dia duduk di kecil? Apa beza di antara micro, kecil, sederhana apa semua ni tu? Mungkin boleh sedikit. Datuk Razali. Ya, Datuk Razali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syafiq kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi perbincangan pada malam ni, dan juga terima kasih kepada Datuk Nordin kerana berkata bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk membincangkan tentang rancangan Malaysia ke-12. Okey, bagi saya pelibatan dalam SME lah, SME ataupun PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Okey, balik kita pasal status micro. Micro ni bila sales setiap syarikat atau setiap perniagaan usahawan tidak melebihi 300,000 setahun, dan juga pekerja tidak melebihi 5 orang, dikategorikan sebagai micro. Dan kebanyakan hari ini adalah peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan kita hari ini, kebanyakan kita adalah micro. So terlalu ramai micro di Malaysia, dan sepatutnya kita kena merancang untuk menggerak ataupun membuat transformasi daripada micro kepada kecil dan sederhana. Okey. Dari segi kata rancangan Malaysia ke-10, ke-11, ke-12 yang akan datang, ke-12, saya nampak dari segi pelaksanaan kita kurang berjaya lagi. Apatah lagi bila bertukar pemerintah, maka kita akan balik kepada landasan, kita ambil contoh macam ni. Kita ambil contoh sebagai jam. Kita bermula daripada 1, 2 sampai hampir ke 8, nak menerus ke 12, tetapi bila tukar pemerintah, tukar pemimpin, dasar politik akan berubah. Maka kita akan berpatah balik dan kata membuat perkara yang sama. Masalah kita hari ini, kita tahun demi tahun kita berbincang ataupun kita membuat sesuatu seolah kita membuat perkara yang sama. Tidak sepatutnya, penerusan itu sepatutnya berlaku. Walaupun menukar pemerintah, menukar pemimpin, menukar menteri dan sebagainya, sepatutnya kita kena teruskan untuk berjaya. Tetapi hari ini kita masih tercari-cari kejayaan. Apatah lagi dari segi pelibatan KS ataupun SME, kebanyakan orang kita Bumiputera di peringkat mikro. Masih tercari-cari hala tuju macam mana nak berjaya. Dan tak dinafikan oleh kita semua bahawasanya kerajaan memang support untuk membantu PKS Malaysia ni, khususnya Bumiputera. Tetapi apa yang saya nampak, permasalahan tahun demi tahun hampir perkara yang sama, dan kita sebagai seorang usahawan Bumiputera sepatutnya kita kena ada orang kata sifat-sifat untuk berjaya menjadi seorang usahawan tulen. Tetapi ramai di kalangan, ramai di kalangan usahawan kita masih bukan boleh dikategorikan sebagai usahawan tulen disebabkan mereka berkecimpung dalam perniagaan ini disebabkan sesuatu sebab. Contohnya pandemik sekarang. Ramai terpaksa berniaga dengan apa yang mereka tahu. Sepatutnya dalam menjadi seorang usahawan dia mesti ada ilmu, mesti tahu informasi yang terkini, dan mesti tahu agensi mana yang boleh membantu mereka untuk menjayakan keusahawanan yang mereka terlibat. Tetapi kebanyakan hari ini
dia suka duplicate, dia suka menipu, tiru-meniru. Masalah tiru-meniru dia yang kita susah nak selesaikan masalah usahawan. Tu kalau musim dan juga bermusim. Contoh katalah niaga pisang goreng. So ramai yang membuat benda yang sama. Lepas tu tepu. Timbul pula trend lain pula. Ni contoh susu kambing. So ramai usahawan buat susu kambing. Lepas tu dah tepu. Benda baru akan keluar. So usahawan kita suka tiru-meniru. Okey. Okey, mungkin yang part tentang masalah usahawan ni mungkin kita boleh sambung ke belakang sikit tu, sebab kita masih lagi dalam pengenalan yang mana usahawan ni dia nak kenal dia punya kedudukan, dia duduk di mana satu. Dan saya tertarik tadi bila Datuk cakap berkenaan, Datuk ada sentuh sikit tadi tentang rancangan Malaysia. Jadi apabila berlakunya rancangan ni, setiap kalinya akan berkisarkan perkara yang sama. Sebab apa? Apabila bertukar pemerintahan ataupun pemerintahan dikekalkan, menteri itu bertukar, maka dia akan keluar juga benda yang sama, tetapi dia tidak diteruskan. Ataupun mungkin Datuk nak sampaikan di sini, kalau saya salah mohon Datuk tegur. Maknanya di sini apabila dibuatnya sesuatu orang kata perancangan ini, sepatutnya diselesaikan rancangan tersebut dan kemudiannya ada penambahbaikan apabila berlakunya rancangan yang seterusnya, untuk kita memikirkan apakah masalah-masalah yang baru yang timbul hasil daripada rancangan yang kita tengah buat sebelum ini. Betul tak? Betul, sepatutnya perlu diteruskan. Tapi malangnya bila tukar menteri saja, contoh menteri pembangunan usahawan contohnya. So dia nak track record, dia nak KPI dia nak sesuatu untuk orang ingat pada dia. Dia terpaksa buat create sesuatu, sedangkan perkara yang baik yang pernah dibuat oleh menteri sebelum ni sepatutnya diteruskan dan buat penambahan baru. Tapi malangnya benda tu macam berpusing-pusing. Tak nampak ke arah satu achieve kejayaan. Kita kalau boleh, saya minta sebagai orang yang boleh dikatakan terlibat secara langsung lah untuk pembangunan usahawan ni, saya minta kerjasama daripada semua kementerian atau di bawah kementerian dan juga agensi. Tolong orang kata turun ke padang, lihat permasalahan usahawan hari ni. Apatah lagi sekarang kita menghadapi satu dugaan besar, iaitu pandemik. So lepas ni kita akan pergi pada endemik. So usahawan hari ni sekarang tengah struggle. Okay? Tengah struggle untuk bangkit semula. Kalau tidak dibantu, keberkalian saya rasa lebih kurang dalam 60% akan tutup kedai. Tutup perniagaan. Okey, apa sebelum kita pergi kat situ tu, tadi apa nama ni, Datuk ada sebut tentang sepatutnya diteruskanlah kan, apanya agenda-agenda yang baik yang telah dibuat sebelum ini sepatutnya diteruskan, bukannya menjadi sebagai copycat dan sebagainya, hanya lebih kepada kredit dan sebagainya. Saya tertarik satu perkara bila Datuk sentuh tentang MP yang untuk turun ke padang ni. Saya tertarik satu perkara. Sebab apa? Saya rasa Datuk, dua-dua orang Datuk yang ada kat sini, orang kata apa, setiap hari kot boleh dikatakan menonton Dewan Rakyat dan sebagainya. Jadi kita tengok apa yang dibincangkan di dalam Dewan Rakyat hari ini lebih kepada pengenalan cukai baru untuk mencukai kapitalis yang telah pun kaya. Tetapi dia tidak memikirkan soal bagaimanakah untuk develop. Yang ni saya tak dengar sebagainya. Saya tak dengar tentang usahawan sederhana, usahawan mikro ataupun usahawan kecil ni. So saya nak tanya kepada dua-dua lah, mungkin Datuk Nordin ataupun Datuk Rozali boleh terangkan sikit berkenaan dengan kepentingan SME di dalam pemulihan ekonomi selain daripada pewujudan cukai-cukai baru. Mungkin boleh terangkan sikit. Okey, seperti mana kita sedia maklum, keusahawanan adalah satu pemangkin kepada ekonomi negara dan juga pemangkin kepada ekonomi individu ataupun keluarga. So sekiranya kita tidak meneruskan agenda untuk mencapai kejayaan untuk memulihkan ekonomi sekarang kerana pandemik, so akan jadi satu masalah pada dua pihak ni. Satu pihak pada kerajaan, satu pihak pada individu tadi, usahawan tadi. So usahawan sekarang ni tengah berfikir secara
kata pelbagai cara untuk terus bangkit ni. Sebab dia efek kepada, sebab dia ada keluarga. Tapi kan sebagai penjanji ekonomi keluarga, apa yang boleh dibuat? Dia tak boleh nak kata tutup kedai untuk makan gaji. Sedangkan lambakan kata penganggur ni makin lama makin meningkat. So sebagai kata kerajaan, saya kalau boleh minta sangat-sangat daripada kementerian, khususnya agensi yang terbabit seperti Kementerian Pembangunan Usahawan, tolong bagi perhatian kepada usahawan-usahawan, khususnya peniaga-peniaga usahawan mikro ni, supaya kata menyediakan satu bantuan. Memang ada JKP dan sebagainya, dan bantuan yang mana diminta memberi satu kelonggaran supaya mereka boleh terus berniaga. Contoh sekarang yang pernah diusulkan, dibangkitkan oleh Tan Sri Norma, bermaksud permohonan akan datang sekiranya usahawan ataupun peniaga yang menghadapi dikecualikan, boleh diberi kebenaran untuk umum pinjam bantuan kerajaan. Tapi adakah sudah sampai pada kementerian atau agensi yang terbabit? Itu yang satu persoalan. Kadang-kadang menteri cakap serba rupa, tetapi di agensi masih belum terima satu arahan supaya dikecualikan daripada merujuk pada dan sitos. Kira juga tidak diambil kira oleh agensi ataupun pihak yang masih menggunakan rujukan daripada situs untuk mendapat bantuan kerajaan. Dan juga seboleh-bolehnya, kalau boleh, kerajaan memberikan satu lagi bantuan kepada semua usahawan yang terlibat ni, supaya dapat bantuan pembelian tanpa interest dan juga tanpa rujuk kepada dan sitos. Memang dah ada di bawah pun, tapi difahamkan masih ramai belum dapat. Kenapa dan mengapa kita kena ambil kira juga. Kadang-kadang kita kena ambil kira. Okey, line korang clear Datuk. Saya mungkin tertarik dengan Datuk cakap tadi berkenaan dengan dana kerajaan yang di-refer kepada Sikris dengan sitos ni. Mungkin sekejap lagi saya akan tanya dengan Datuk berkenaan dengan benda tu. Apa masalah, sebab saya rasa ramai orang yang tak faham berkenaan dana kerajaan yang di-refer kepada Sikris dengan sitos. Okay, sebelum tu saya nak pergi. Mana Datuk Nordin kita? Keluar. Okey, dah masuk dah. Ada. Mungkin boleh huraikan sikit tu. Sebab hari ni saya rasa Datuk pun ada dengar kan tentang cadangan untuk memperkenalkan semula GST kan, mencukai dia panggil cukai kepada yang gaya ni, orang yang mengambil untung atas pandemik ni, cukai nama dia, saya lupa dah cukai tu kan. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit daripada sudut sistem pencukaian dengan kepentingan kerajaan untuk memfokuskan kepada small medium entrepreneur ni tu. Saya kan? Tok, mungkin boleh komen sikit tu, mungkin boleh bagi pandangan sikit kan? Ya. Dari segi taxation ni saya tak membincang sini lagi sebab dia taxation ni dia meliputi bukan hanya SME ya, itu semua business, walaupun business besar-besar lah ya, yang giant MNC kita panggil masuk sini lah, macam multinational dan juga company yang public listed tu ya. Tapi dari konteks SME ni Syafiq ya, SME kan, small and medium industries ni, enterprise ni, mereka merupakan satu pemangkin lah, sebab saya ingat majoriti, mungkin Datuk Rozali boleh beritahu berapa persen contribution pada ekonomi Malaysia ni daripada SME saja. Semua SME industries, misalnya orang jual berniaga hari-hari di pasar malam semua, itu Datuk Rozali yang masuk kumpulan SME kan. Dia jumlah yang hampir tepat lah, Jumlah usahawan ada lebih kurang dalam 1 juta. Ini tak termasuk peniaga kecil tau. Masa saya buat research dekat universiti dekat UIA tu,
2009 kita jumlah peniaga saja ada 1.5 million, tetapi sekarang ni dah tahun 2021 saya rasa mungkin dekat 3 juta. Bayangkan 3 juta peniaga kecil ni campur dengan PKS ada 1 juta dan 4 juta. Satu jumlah yang besar. Ya. Di Datuk, mana Datuk ada sebut tadi kita define SME ni iaitu mereka yang turnover 300,000 setahun kan? ke bawah dipanggil mikro. Micro. Itu micro dengan SME apa bezanya situ? Halo? Terputus Okey, masuk balik. Okey, Datuk, jadi micro dari konteks SME ni macam mana relationship dia antara yang Datuk sebut micro tadi tu? Sekejap terputus. Dia tak masuk Datuk tadi tak masuk Okey, 300,000 pekerja tidak melebihi 5 orang dikategorikan sebagai mikro. Dan tapi dia orang ni di Malaysia ni ada apa? Dia orang ni masuk kategori SME lah kan, small and medium enterprise lah kan. Tapi di bawah mikro. Maksudnya? Di bawah mikro. Maksudnya sale dia tidak melebihi 300,000 setahun dan pekerja tidak melebihi 5 orang dikategorikan sebagai mikro. Mikro SME? Ya, mikro lah. Mikro SME ke mikro term lain yang Datuk guna itu? Mikro SME. Okey, kalau kita rangkum semua SME ini macam mana kedudukan dia sekarang? Semua yang kajian define SME ni as small and medium enterprise. Ya, entrepreneur ni bukan dia limit pada mikro saja. Polisi kerajaan dalam dasar ekonomi Malaysia ni untuk RM12 ni dia merangkumi semua SME. Ya, betul. Tetapi bila kita nak minta bantuan kerajaan khususnya grant dinilai balik, dinilai dari segi status dia. Kedudukan status usahawan tu apa, status apa, sama ada dia bermula daripada mikro tadi yang saya sebut 300,000 setahun dan pekerja tidak melebihi 5 orang dikategori sebagai mikro. So bila mikro contohnya minta bantuan daripada SME Corp, dia boleh mencapai maksimum 150,000 dan dia punya bantuan pula ratio dia 10% di provide oleh usahawan, 90% di provide oleh kerajaan, di support oleh kerajaan. So bila bila ada status mikro tadi, kata dia nak minta sesuatu grant di bawah SME Corp. So jumlah maksimum up to 150,000, anda kata dia dapat 100,000. 10% daripada 100,000 dikeluar oleh mikro tadi dan 90% support oleh kerajaan. Bermakna grant tu tak payah dibayar balik dan dia boleh guna pakai untuk tujuan yang dia nyatakan dalam proposal dia. Okey Datuk. Okey saya faham. Okey tak apa. Datuk sebut pasal mikro tadi tu anak SMB yang nilai 300,000. Tapi adakah dasar itu berjaya untuk bantu khususnya peniaga bumi putera? Apa experience Datuk mengenai kau itu? Adakah dia berjaya atau telah gagal? Ya. Gagal ni tak nak katakan gagal, tidak boleh dikatakan gagal lah, tetapi kita dalam perjalanan untuk sesuatu achievement. Balik pada kita dimasukkan gagal sebenarnya kita tak boleh salah 100% pada kerajaan juga. Saya bukan kata kita kena juga salah kepada usahawan. Usahawan ni kadang dia berniaga, dia tidak bernaung di bawah mana-mana persatuan ataupun dewan. Bila dia tidak bernaung di bawah mana-mana persatuan dan dewan, maka dia tidak tahu information terkini, bantuan-bantuan terkini. Sedangkan kerajaan memang support. Sebab saya terlibatan secara 100% secara langsung, di mana banyak bantuan-bantuan kerajaan, walaupun ada juga orang kata birokrasi dan sebagainya, tetapi dari segi dari bantuan kerajaan, dari segi penyediaan, memang kerajaan menyediakan dengan support, kerajaan support. Tapi usahawan kita tak tahu. Tak tahu kewujudan bantuan-bantuan ni. Okey tu, silap. Sekejap tu mencelah sikit Tok Nordin boleh Tok Nordin? Ya, okey. Okey, sebab saya tertarik tadi di banyak tentang info gagal, tentang kedudukan
Yang ni dia sebenarnya ada ramai sebenarnya orang yang, dan Datuk pernah bagi kursus sebenarnya di di Al-Ustaz berkenaan dengan kedudukan mikro dengan SME ni, dan sampai sekarang saya tak faham juga betul yang Datuk tanya tu. Kan mikro apa perbezaan, sebab saya tahu dia ada perbezaan dia, sebab kebanyakan usahawan pun bila dia nak mohon bantuan, basic dia adalah dia kena tahu kedudukan dia. Hari ni saya cakap dengan Datuk Rozali kita lah, sebab saya pergi kursus dia. Jadi Syafiq, simple je sekarang ni. Sikit tu boleh Dia simple je sekarang ni, kita kena balik pada landasan asal. Okey, landasan asal ni maksud dia apa tujuan kita nak buat penjagaan? Kemana adalah tuju kita? Bila kena pasti benda tu, mana kita kena bermula step pertama apa kita kena buat. Satu, kita kena cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keusahawanan kita, berkaitan dengan bidang yang kita cebur lah. Okey, lepas tu agensi mana yang boleh membantu kita? Salah satu yang boleh membantu adalah SME Corp. Di SME Corp dia adakan satu pendasaran PKS dia panggil. Dekat situ kita kena pasti dia punya status penjagaan setiap usahawan tadi. Dan apa yang saya boleh highlightkan kat sini, kebanyakan usahawan kita mikro. So bila mikro, bantuan yang saya sebutkan tadi adalah up to sehingga bantuan 150,000. Tapi ramai yang tak tahu. Ramai tak tahu status dia. Disebabkan apa? Disebabkan dia tak nak datang seminar. Contoh kita buat seminar hari tu dekat Al-Ustaz, berapa ramai je, sepatut usahawan Kedah kan ramai. So saya datang semata-mata untuk membantu usahawan, dan juga saya bergerak di seluruh Malaysia. Ramai usahawan kita fail dari segi kehadiran untuk menuntut ilmu. Kononnya dia belajar dekat universiti, dia belajar dekat mana-mana universiti, dia kata dah pandai. Sebenarnya tak sama. You belajar dekat universiti dan you guna pakai untuk mengendalikan orang kata penyekaan yang diusahakan tak sama. So that's why you kena duduk bersama-sama dengan pembimbing, cari pembimbing. Okay, siapa boleh pembimbing? Tak nak cari individu, cari di bawah agensi. Dan agensi juga menyediakan pelbagai-bagai program untuk pembangunan perniagaan. Tapi ramai orang kita fail. Okay. So dari segi peningkatan. Saya minta maaf celah sikit tu. Yang tu segi kita masuk tentang tu. Jadi saya rasa ada yang dekat sini audio yang tengok pun mereka dah faham dah kedudukan dia. Mikro ni makna dia untung dia 1 tahun 300,000 ke bawah. Dia pergi tengok bukan untung dia, bukan untung dia punya jualan sale dia 300,000 ke bawah. Okey tu. Tadi saya tertarik dengan apa yang Datuk katakan tentang bantuan kerajaan, bantuan ataupun dana kerajaan yang dirujuk kepada SIKRIS dan SITOS. Apa yang maksud Datuk yang Datuk kata kalau boleh bantuan ataupun dana kerajaan ni tak perlu rujuk kepada SIKRIS dan SITOS. Apa yang Datuk cuba sampaikan kat sini? Okey, maksud dia kita lama sebelum ni mungkin dari segi pembayaran usahawan kepada pihak yang dia berhutang. Okay, bila lambat bayar, dia akan terujuk rekod SIKRIS dan juga SITOS, Bank Negara, dan juga satu badan yang merekod data pengguna. So bila kita nak memohon satu bantuan ataupun pinjaman dengan bank kerajaan ataupun bank swasta, bank perdagangan, dia akan refer pada dua pihak ni. So kalau kita balik dari segi bantuan kerajaan, okey, dulu contoh mara pun dia refer kepada SIKRIS dan SITOS. So bila wujud SIKRIS dan SITOS, maka kebanyakan tak berkelayakan lah untuk memohon bantuan kerajaan. Tetapi baru ni semasa skim pemulihan di bawah Tekun, dia bagi lebih kurang 20,000 sehingga 20,000. Mula dia bagi 10,000, lepas tu buka balik yang pemulihan yang kedua 20,000 tanpa rujuk SIKRIS SITOS. Tapi ramai tak tahu. Bila dana dah habis, baru yang orang yang tak tahu, usahawan tak tahu ni mula memohon. Bila mula memohon, dana dah tak ada, bermakna dah tutup. Bila dah tutup, dengan keadaan sekarang dia nak terus menjaga balik, okay, maka timbul satu masalah lah. Sebab duit memainkan peranan penting sebagai pemodal penggerak dan dinamakan modal pusingan. Kalau dia orang tak ada duit untuk wujudkan satu modal pusingan atau modal perniagaan, maka dia orang tak boleh nak berniaga. Terpaksa tutup kedai ataupun tutup perniagaan. Dan kita minta kalau boleh
Dia kita minta masalah kalau tu Atuk bukan balik sekejap. Kita boleh Syafiq sekejap. okey tu Saya kalau boleh okey. nak minta kerajaan, pihak-pihak yang mungkin dalam live kita ni ada pihak kerajaan buka balik untuk usahawan-usahawan yang belum ni, yang belum tahu dan sebelum ni belum tahu dan dah tahu, dan kalau boleh mohon balik tanpa rujuk secret creditor, tanpa interest, untuk mereka bangkit balik untuk berniaga. Sebab kalau dia orang tak berniaga, tutup kedai, efek juga pada dia orang, efek pada kerajaan. Benda akan jadi viral sekarang ni. Orang akan viral di media sosial, khususnya Facebook. Dia beritahu dia akan menyalahkan kerajaan kenapa tak nak tolong dia orang, sedangkan memang kerajaan tolong. Tapi mungkin dia orang ni tidak tahu. Macam usahawan di bawah saya sekarang ni, usahawan di bawah saya. Nak silakan. Silakan. Okey gitu. Dia sebenarnya penting juga tu benda ni, sebab apa sekarang ni dalam tempoh pandemik kita tahu itu dia ramai orang yang hilang kerja. Ramai orang yang hilang kerja dan peluang pekerjaan tidak ada. Tidak pekerjaan, peluang pekerjaan tidak ada, maka mereka ni kena bankruptcy dan sebagainya. So apa pilihan yang mereka ada? Bila mereka kena bankrupt, mereka tak boleh kerja, tak boleh mohon kerja, syarikat swasta pun tidak mahu orang yang bankrupt. So mereka nak berniaga. So bila mereka nak berniaga, dekat manakah modal yang mereka nak dapat sekiranya bantuan-bantuan kerajaan ini dirujuk kepada Sikris dan juga Sitos? Dia macam mana tu? Mungkin Datuk Nordin ada nampak duk jeling tu macam ada nak sampai something tu. Saya banyak cakap bagi Datuk Nordin cakap. Tak apa bagi Datuk Zali lagi, sebab SMB ni detail tu saya tengok dari segi polisi kerajaan, ya, dari segi tipe kepimpinan, ya, sebab Rakyat Malaysia ni dia cover segala-gala aspek. Kalau dari segi SMB ni, saya buat dia punya satu perbandingan dalam industri pembinaan. Kita ada kontraktor yang kelas F ni, kontraktor Bumi-Putera ni. Ya, jadi saya tak pastilah dalam SME, dalam mikro SME ni berlaku seperti itu. Maksudnya orang yang mendapat grant dan sebagainya di SME ni dan makro industri ni, adakah mereka tu yang berkelayakan atau mereka ada minat dan sebagainya? Kita lihat macam kontraktor kelas F contohnya, ya, yang dapat projek kecil, dapat inden dan sebagainya. Ya, dia orang atas nama saja tapi tak boleh buat kerja. Jadi dah sampai berpuluh-puluh tahun, 50 tahun polisi kerajaan berjalan seperti itu, kita tak dapat membangun kontraktor yang genuine, ya, untuk industri pembinaan. Begitu juga kita rujuk balik kepada SMB ni untuk pedagang kecil mikro ni, kita grant kerajaan keluar selalu, tapi adakah kita mencapai matlamat? Adakah yang bila diberi kelulusan untuk grant ni, mereka terdiri pada orang-orang yang berminat untuk buat bisnes, atau mereka memang berkebolehan, ya? Jadi adakah mereka ni merupakan orang-orang tengah yang hanya nak ambilkan pinjaman, lepas tu hilang macam tu saja? Ini isu saya nak bangkitkan, sebab polisi ni telah gagal. Kita tak dapat membina SME khususnya Bumi-Putera yang dapat berdaya maju, dapat berdiri atas kaki sendiri. Yang Cina-Cina semua, mereka kecil semua boleh hidup, buka workshop boleh hidup, ya. Dia tak dapat grant pun. Jadi apa kita boleh belajar di sini, Datuk Razali lah. Jadi kita nak what has been done before, supaya kita dalam Raskan Malaysia ke-12 kita dapat beri satu petunjuk baru supaya kita betul-betul berjaya lah kali ini. Kita nak kerajaan yang lebih transparan, ya, dan juga tidak ada lagi kronisme dan sebagainya. Duit kerajaan kita belanja banyak tapi matlamat tak mencapai. Apa pandangan Datuk Razali? Tok, jangan sebelum kita pergi kat Datuk Razali, saya nak tambah sikit, bagi hangat sikit. Selalunya grant ni selalunya dia dijadikan sebagai pendanaan politik. Kita nampak lah. Walaupun ada orang nak mengaku tak mengaku tu terpulang pada dia lah. Nampak kita tengok dia bukannya grant usahawan ni, dia fokus pada usahawan tu ambil. Ada setengah orang dia ambil, lepas tu dia tak tahu pun dia guna untuk apa. Putus. Hello? Kita apa? Masuk boleh tak? Dengar. Okey. So adakah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan ni dia betul-betul untuk usahawan? Sebab ini saya rasa banyak kali dah saya buat dalam live aku, banyak kali duk bincang dengan Datuk. Lama kenal Datuk ni betul dah. Daripada duk fikir tentang peniaga payung,
peniaga food truck dan sebagainya. Adakah betul-betul orang yang dapat orang kata grant usahawan ni adalah orang yang betul-betul nak jadi usahawan ataupun dia sekadar tahu kata boleh ambil benda tu, maka dia ambil dan dia gunakan kat tempat lain? Okey, untuk maklumat semua grant sebenarnya, grant ni bukan bagi keluar ringgit. Dia bentuk in kind. Okey, contohnya mesin. Okey. Tu usahawan yang selalu minta ni usahawan yang ke arah untuk peningkatan. Baru dia diberi oleh kerajaan bentuk-bentuk yang saya sebut tadi lah, mesin untuk packaging. Dari segi penyalahan guna ni saya rasa kurang bagi saya kurang tetapi dari segi pinjaman saya tak pastilah. Okey, pinjaman ni kadang-kadang disalahguna oleh usahawan sendiri. Bukan kata ada kata penyelewengan dan sebagainya, saya rasa kurang. Yang penting sekarang ni, sebagai seorang usahawan, dia mesti ada ilmu pengurusan kewangan, ilmu pengurusan syarikat, ilmu untuk menjadi berdaya saing. Mesti ada ilmu baru dia boleh berjaya. Kalau tidak ada ilmu, duit yang modal yang dia keluar sendiri dan juga duit daripada modal daripada kerajaan bagi atau pinjaman dan sebagainya, habis begitu saja. Apatah lagi dugaan pandemik 2 tahun ni, dekat situ kita boleh kena pasti sama ada usahawan tu boleh mengurus secara betul atau tidak. Yang jadi masalah sekarang yang terbabit secara tak langsung, orang kata yang tak pandai menguruskan dari segi kewangan dan juga pengurusan syarikat. Tapi ada juga yang tidak, ada tercuit sikit lah dari segi efek kepada disebabkan pandemik. Tapi kebanyakan lah, kadang-kadang nak salahkan 100% pada usahawan pun tak boleh juga. Tetapi apa yang kita perlu buat untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, kalau boleh usahawan kita yang ada malam ni yang ikut setelah ni, kalau boleh carilah pembimbing. Jangan anggap diri tu hebat, boleh manage syarikat kacang dan sebagainya, tidak. So dari segi bantuan kerajaan yang saya tidak memihak, bukan saya berdasarkan politik, saya independen, di mana siapa yang meminta saya menyokong. Untuk dasar untuk usahawan saya sokong. Yang tak betul kita betulkan. Kita agensi, saya ulang lagi sekali, agensi banyak bantu secara tak langsung. Dari segi kegagalan pelaksanaan ni kadang-kadang disebabkan usahawan juga. Bukan kata 100% disebabkan memberat kepada kerajaan tidak. So sebagai usahawan, pergilah kata berdasar dengan agensi. Kalau sekiranya nak minta bantuan lah. Pemula jangan pula daftar hari ni, besok nak minta bantuan, tak boleh. Dia mesti ada gap dia, ada period dia. Lepas tu kemukakan pelaksanaan dari segi kertas kerja, rancangan perniagaan. Dan kita hari ni juga, usahawan kita ni meniaga atas dasar perancangan perniagaan di atas otak, di atas kepala dia. So bila bergaduh dengan lelaki bini, lepas tu lupa balik, then tak ikut pelaksanaan apa yang dirancang. Tetapi kalau boleh yang sudah-sudah tu kita lupakan, transform balik apa rancangan akan datang pada untuk 20 wawasan untuk projection 2022 ni, transform kepada paper, buat kertas kerja, walaupun tak sehebat untuk buat pinjaman, tetapi untuk dipahami sebagai garis panduan untuk berniaga. Dan kalau yang masih tercari-cari hala tuju tu, boleh datang jumpa saya untuk bersama-sama dengan saya tunjuk ajar macam mana nak dapatkan grant kerajaan. Menurut saya tak perlu ada komisen, ada under table dan sebagainya. Ikut kelayakan layak, maka insyaAllah akan dapat. Tapi kalau tak layak, nak gunakan kata sokongan daripada saya, tak dapatlah. Saya adalah pembimbing usahawan daripada dulu hingga sekarang. Buat benda yang sama, insyaAllah saya boleh bantu dari segi untuk dalam Malaysia dan juga luar negara. Dan Tok, nak mencelah sikit bila Datuk sebut pembimbing ni. Saya tengok Datuk dalam RTM. Lah orang tengok Datuk dalam Facebook. Dan daripada dalam RTM dulu, daripada TV3, komen belanjawan, usahawan, segala enak. Daripada dulu saya rasa sepanjang usia Datuk ni, Datuk satu sekolah dengan mak saya. Mak saya cerita Datuk mula di peringkat sekolah menengah Pedang. Sebut sekolah menengah Pedang ni, orang kata YB awal punya geng. Tu
Sekelas apa tu? Dia punya Okey, dah. Bukan. Itu adalah ni sikit lah. Maknanya mak saya cerita Datuk ni daripada koperasi, daripada zaman sekolah lagi. Duk bergiat dalam usahawan ni daripada zaman sekolah. Ini yang saya cuba nak tekan, bukan nak pergi ke arah politik tu. Jadi orang kata apa, daripada zaman sekolah lagi, Datuk usahawan sampai Datuk masuk UIA buat research tentang usahawan. Lepas tu saya kenal Datuk projek inovasi pun. Datuk adalah mentor untuk penghasilan produk inovasi dan juga penjualan produk inovasi. Lepas tu saya tengok Datuk dalam TV duk komen tentang usahawan, tapi Datuk bila kita baca balik research, masalah usahawan ni masalah yang sama daripada dulu sampai sekarang. Dan yang dibincangkan juga adalah masalah yang sama daripada dulu sampai sekarang. Khususnya melibatkan usahawan Melayu Bumiputera. Kenapa perkara ni berlaku tu? Sebab okey, kita ni ia bayar lah tahun demi tahun masalah masalah yang sama je. Cuma mungkin tajuk dia ubah-ubah sikit-sikit tapi masalah yang ketara, masalah yang sama. Kita masih belum jaya. Walaupun dulu kalau kita ingat balik wawasan 2020 yang diilhamkan oleh Tun 30 tahun sebelum ni, patutnya kita ada sesuatu kejayaan kita yang boleh dibanggakan. Tetapi apa yang kita boleh dibanggakan pada hari ini? 2020 kita fail. Maaf cakap Datuk kita fail. Bagi saya kita fail. Kita tak ada apa-apa kita nak bangga sekarang. Tanah kita dah tinggal sekarang ke. Kalau balik cerita pasal tanah hak milik tanah Melayu ni. Apa kita nak banggakan ni, pemilikan equity aset-aset dalam Malaysia ni. Apa kita ada? Apa kita ada sekarang? So kita tak ada apa. Satu hari ke nanti kita akan merempat di negara sendiri. Siapa yang berjaya dia akan berjaya. Yang ramai tak berjaya ni. Kita bersyukur ni, kita ni sekarang ni Malaysia dia dah lubuk duit. Sebab tu Bangla, bangsa-bangsa asing, Indonesia dan sebagainya suka datang ke Malaysia sebab lubuk duit. Tapi kenapa kita tak boleh buat duit? Orang yang betul-betul usahawan tulen dia boleh buat duit. Tapi usahawan ikut-ikutan ni, saya bagi saya ada 4 jenis usahawan. Pertama saya panggil usahawan apa? Usahawan tiruan. Oh, dia tiru orang. Nanti saya explain lah. Kalau masuk kelas saya explain. Lepas tu usahawan jadi-jadian ni. Usahawan tradisi okey lagi sebab dia mewarisi daripada keluarga. Usahawan tulen susah nak dapat. Berapa persen? Saya rasa dari segi 1 juta mungkin 10%. Tapi yang ikut-ikutan ni, jadian-jadian ni memang ramai, memang bersepah. So disebabkan apa? Dia kata meniaga senang. Tepuk macam kacang je senang. Memang boleh meniaga tapi jauh mana kejayaan. Saya pernah didik daripada dia dia buat satu cooperative, saya panggil cooperative. Niaga dekat Sarjana Utama. Satu kios. Sekarang dah ada dekat 20 kios. Dia boleh duplikatkan benda tu. Kenapa kita tak boleh fikir ke arah lebih baik? Jual burger. Contoh kita ambil Suhaimi Burger. Otai Burger. Kenapa tak boleh belajar dengan dia orang? Kenapa kita tak nak belajar ilmu? Jangan kita ego kata kita dah pandai semua. Everything kita boleh buat. Tapi malangnya kita tak sehebat mana. Contoh sekarang ni. Macam saya nak sambung sikit ke? Okey, boleh. Kejap. Contohnya macam ni. Macam saya sekarang saya wujudkan dia panggil trader. Okey, trader untuk bawa produk Malaysia, Made in Malaysia, produk Malaysia ni memang dia kata memang terbaik. Tapi malangnya nak dapat dari mana? Okey, lepas tu pula produk-produk yang kita kata ambil kempen daripada usahawan-usahawan ni, kita boleh bawa ke luar negara. Saya bawa produk ke luar negara. Kerajaan sediakan grant 300,000 untuk satu syarikat. Bawa ke luar negara, balik nanti duit yang kita belanja boleh claim balik. Laku tak laku nombor 2. Okey, pergi untuk promote produk Made in Malaysia untuk expand, balik boleh claim, and then kita boleh tengok negara luar, boleh tengok macam mana persambutan produk Malaysia dekat luar negara. Saya last kali sebelum COVID saya dekat Rusia, ni nak pergi Rusia balik ni. Rusia offer pada saya visa setahun boleh keluar masuk, dan kita nak wujudkan city, dia panggil halal city dekat Rusia. So ramai yang tak tahu. Kenapa ramai yang tak tahu? Sedangkan kalau kita rajin, kita malas nak dapat bimbingan daripada individu ataupun pihak agensi, kita boleh check dengan Pak Google, saya panggil Pak Google. Pak Google tu type apa saja semua dia boleh keluar.
Tapi malangnya orang kita ni hari ni tak, entah saya pun tak tahu macam mana dia punya pemikiran dia. Dia punya searching dia macam mana. Itu saya dapat highlight sebelum Datuk Nadia masuk, saya dapat highlight 3 perkara yang Datuk sebut tadi dalam Datuk sembang. Dan untuk rekod juga tuan-tuan, untuk rekod SME Datuk Rozali juga adalah Presiden SME Link Malaysia yang untuk rekod terlibat dalam orang kata trader daripada barangan Malaysia ke luar negara yang melibatkan expo antaranya di Hungary, di Rusia, Afrika. Lepas tu mana ni tu? Hungary, Rusia, Afrika, merata lah kan? Merata, Turki, Kuwait kan. Okey, siapa tu boleh PM. Okey tu, saya nak fokus 3 benda ni tu sebab saya tertarik 3 perkara yang Datuk sebut tadi. Maknanya sini kita nak sembang tentang kerajaan, apa yang kerajaan perlu fokus kepada usahawan dan sebagainya. Tetapi sekiranya kerajaan meletakkan satu dana, macam Datuk cakap tadi lah, letak satu dana kan untuk untuk usahawan ni. Dan so dia ada 2 perkara di sini yang akan timbul. Yang pertamanya akses daripada sudut penerangan. Datuk kata tadi, maknanya orang tidak tahu. Bila tidak tahu, kita tak boleh nak kata user saja gagal. Maknanya daripada sudut penerangan ataupun daripada sudut media, kerajaan juga gagal juga sebab dia gagal untuk menyampaikan maklumat yang berkesan kepada kepada user. Kan? Itu yang pertama, daripada segi maklumat tidak sampai. Yang kedua, kalau dia dapat maklumat, macam Datuk cakap tadi, ada 4 pula kategori mereka. Kan? Mungkin dia dapat, ada ni kerajaan dah bagi 20,000. Kan? Dia tengok member dia buat sabun, dia pun nak buat sabun. Kan? Ni buat keluar lufa, dia pun buat keluar lufi. Itu tiruan. Ada satu lagi, Datuk sebut dia mengikut-ngikut. Kan? Member dia kata, jom kita mohon anak kerajaan ni. Kerajaan dia bagi 15,000. Lepas tu member kata, nak berniaga apa? Aku nak buat teh, buat pilah apa-apa burger. Buat pilah apa pun sebab bukan duit kita, duit kerajaan. So dia akan jadi pembaziran wang rakyat sebab kita tahu bila sebut tentang dana bantuan kerajaan, dia datang daripada duit rakyat. Rakyat yang membayar cukai-cukai dan sebagainya dimasukkan dalam kumpulan wang yang disatukan dan akhirnya bantuan ini keluar khususnya untuk membantu, tetapi dia berlakunya waste dekat situ dan sebagainya. So saya juga nak kaitkan di sini tu. Sebab kita juga ada cerita tadi tentang daripada pengalaman Datuk daripada zaman sekolah terlibat dalam usahawan peringkat universiti sampailah sekarang ni masih lagi menjadi mentor usahawan. Kita nak kait di sini juga, saya ada masuk dalam akib negara. Datuk pun tahu saya dah rajin membaca kan. Saya ada masuk dalam akib, saya ada tengok kedudukan orang Cina, asalnya mereka ni siapa, kedudukan orang India, asal ni macam mana mereka ni. Tetapi kita tengok bagaimana kejayaan ni kalau kita tengok kebanyakan kejayaan mereka melibatkan perniagaan. Dan lepas tu orang kita pula bagi tahu kata orang Cina memang depa reti berniaga kan, depa memang pro berniaga. Saya rasa benda ni tak relevan yang mengatakan bahawa asas keusahawanan ataupun perniagaan ini terletak kepada satu bangsa. Sebab ada juga bangsa Melayu ataupun bangsa-bangsa yang lain yang berniaga, yang maju dan sebagainya. Mungkin 2 perkara ni mungkin Datuk Nordin nak masuk sikit ke? Mungkin Datuk Rozali boleh terangkan sikit berkenaan yang paling penting adalah 2 perkara tu. Okey, dia apa jua pun pembentukan modal insan lah sebenarnya. Kita dalam bisnes kita ada dua modal sebenarnya. Satu, orang dah nampak modal duit je. Okey. Modal duit dapat dia orang tak nampak modal insan. Tetapi kita kena relate juga kedua perkara. Untuk akan datang ni kena relate 2 perkara. Modal insan dan modal duit. Okey. So modal insan ni dia perlu sentiasa kena motivate. Sebab kita ibarat kata itu sebab pepatah berkata ibarat kata pahat. Ketuk jalan. So kita sebagai manusia ni apabila kita berjaga, kita perlu pihak lain. Okay, pihak lain membantu dari segi memberi semangat pada kita. Kalau kita nak refer balik pada pasangan kita ataupun isteri ke suami, kadang-kadang permasalahan dalam bisnes ni suami isteri pun tak boleh selesai. Malah bergaduh boleh berlaku. So carilah pembimbing usahawan, macam saya ulang balik. Perlu ada pembimbing ataupun masuk dalam satu grouping usahawan-usahawan yang berdaya saing, berfikiran positif. Dia akan boleh membantu dari segi knowledge ataupun pengalaman-pengalaman yang boleh digunakan pakai sebagai rujukan dan panduan. Dan balik pada bangsa lain ni dia
dia tak give up. Okay, kalau dia ditawarkan satu bantuan oleh kerajaan, dia akan comply apa keperluan pihak yang memberi. Balik pada bahasa orang kita, bila kita minta dokumen-dokumen yang diperlukan, ramai rasa satu beban pada dia orang tak boleh comply. Okay, contoh geran digital, marketing, dia panggil geran digital di bawah MDEC. Kelonggaran permohonan memang longgar. Minta turnover a month 5,000 je. Bank statement nak 2 bulan, tapi orang kita tak boleh provide. Dia kata mana boleh masa COVID ni boleh sale sampai banyak tu. Sedangkan usahawan saya salah seorang, tak semua lah, ni kadang-kadang usahawan tulen ni, usahawan di bawah bimbingan saya, dia dapat masa COVID dia dapat 1 million sales. Dia tak give up, dia ambil peluang. Setengah usahawan dia nampak peluang, dalam keadaan sekarang ni dia nampak peluang. Tapi ramai usahawan dalam keadaan sekarang dia nampak takut, dia tak boleh passing. Dia tak boleh tak boleh matching dengan keadaan sekarang. Dia tak boleh fikir, dia seolah macam satu buntu, satu masalah pada dia orang untuk terus berniaga. Sedangkan orang yang betul-betul usahawan tulen ni ataupun peniaga tulen ni, dia sanggup struggle, dia sanggup berniaga di luar, jauh pada rumah pun tak apa. Dan setengah pula kalau boleh nak berniaga depan rumah je. Dia tak nak keluar. Dia kata COVID ni buat apa nak berniaga kat luar, berniaga depan rumah je. So dari segi jati diri penting dalam perniagaan. Dan bangsa lain, balik kita bangsa lain, saya yang pernah saya jumpa dekat luar negara, orang Malaysia, dia kata saya datang ke luar negara dah 11 kali. Kali 12 baru close sale. Banyak, dia kata kali ni banyak lah sebab dia tak give up. Daripada 1 sampai ke 11, you bayangkan kos-kos yang dia keluarkan untuk orang kata nak terus mendapat perhatian daripada pihak-pihak pembeli ni. Dan dia berjaya. So, dalam perjalanan perniagaan ataupun menuju kejayaan ni, kita akan berhadapan dengan cabaran dan dugaan. Inilah wujudnya modal insan, jati diri kita. Dan itu sebab saya nak, kalau boleh, pergilah jumpa pihak-pihak yang tertentu yang boleh membimbing kita. Tapi kena keluar kos. Orang kita tak nak keluar kos. Kan boleh kita nak didik, dia tak nak bayar, dia nak free je. So macam saya buat satu kelab usahawan ni, saya bimbing setahun 150 je. Tapi masuk kelas saya RM50, kadang free, kadang lebih sikit. Tujuan dia nak saya buat benda tu untuk membentuk pembentukan modal insan. Satu. Keduanya, hala tuju. Apa achievement kita? Tujuan apa kita nak berniaga? Adakah kita nak berniaga cara biasa ataupun luar biasa? So kita nak luar biasa. Bila luar biasa, kita tak mampu dari segi modal. Berdoa kita minta bantuan kerajaan. So kalau kita tak layak hari ni, kita dokumentasi. Okey, apa dia Syafiq? Okey tu, saya ada pick up 3 soalan daripada pendengar kita lah. Malam ni ada lebih 200 lebih yang dengar kita. Tapi saya nak pergi sebab Datuk Nordin ni lama duduk ni kan, apa nama, duduk jeling saya ya. Okey, saya nak nak pergi kepada Datuk Nordin kita berkenaan dengan polisi kerajaan. Sebelum kita pergi kepada 3 soalan dekat situ. Okey Datuk, sekarang ni bila kita dengar tentang rancangan ataupun bila kita dengar tentang belanjawan, yang kita dengar je diumumkan dekat dalam daripada mana-mana lah Perdana Menteri dulu, bila umumnya okey peruntukan 500,000, ketuk meja, ketuk meja, okey peruntukan, rakyat pun di luar tepuk tangan, Allah 200,000. Tapi tidak dibincangkan dasar dan polisi, adakah peruntukan ini macam tadi saya cakap, diperuntukan ini betul-betul membantu? Adakah perlunya diselaraskan yang mana setiap peruntukan kerajaan ini, khususnya perbincangan kita malam ini berkaitan dengan usahawan. Maknanya bukan sekadar kerajaan ambil baling kan, umum 500,000 ketuk meja kan. Dia adakah perlunya dasar-dasar dan polisi yang jelas kan? Maknanya duit yang dibelanjakan, wang rakyat yang dibelanjakan itu betul-betul kan dipergunakan dengan orang kata apa, dengan sebetul-betulnya tu. Saya ya. Ya, Tok Din. Ya, saya sebut masa awal tadi ni, rancangan Malaysia ke-12 yang dibentang Parlimen tu semuanya berbunga-bunga. Ya, nampak cantik. Itu di segi konsep polisi, iaitu vision dia. Okey. Saya selalunya dalam
dan rancangan Malaysia ni, saya tak tengok pada polisi dan vision tu. Tulislah apa pun, semua tak akan jadi cara tu. Saya akan lihat balik apakah program yang akan dibuat oleh kerajaan. Dan seterusnya apakah aktiviti. Bila aktiviti tu macam Datuk Zali cakap tu, peringkat mikro lah tu. Apa kita nak buat sebenarnya? Ini dia cerita semua bunga, tulis semua cantik. EPU buat dokumen memang cantik, tulis tu. Tapi orang baca pun ingat ramai tak faham pun datang boleh tu. Dengan mampan dah, dengan bahasa-bahasa berbunga. Sebab tu saya kata, saya bila lihat di konteks rancangan Malaysia ni, ya, saya tak tengok sekarang ni. Tulislah apa pun. Tak payah tebuk meja lah. Tapi bila sampai program pelaksanaan, ya, kita mula pelaksanaan bila kita lihat pada program, apa program yang tak buat. Contohnya dalam segi SMB ni, kesawanan tadi Datuk tadi dah terang tadi dah. Apa dia rendak kan? Ya, sini kita tengok banyak benda yang teluskah tak teluskah, keterisan dan sebagainya. Ya, ini yang patut kita lihat. Saya beri contoh, saya bukan dalam bidang SMB ni yang membuat produk-produk kecil. Saya dalam bidang pembinaan khususnya infrastruktur kan. Saya bagi tadi persamaan kontraktor kelas F tadi tu. Sama je kerajaan tolong macam-macam, bagi indent kepada dia, quotation dia bagi direct kepada dia, tapi dia nak bekerja tak boleh. Jadi kalau kita boleh belajar daripada konteks tu untuk usahawan ni, ya, untuk SMB ni, saya ingat sama juga. Ya, saya dengar Datuk Razali beritahu tadi, ya, sebagai pembimbing, ya, kita nak bimbing orang yang interested business tu, dia dah bermula, dia ada idea. Tapi cara orang yang tak ada idea bagi grant dia nak bimbing mendatang apa bagi saya. Okey, jadi kita patut lihat kembali dasar dulu ni kenapa kita gagal. Saya takut ada elemen kroni lah, main politik dan sebagainya. Kerana dia ketua cawangan, ketua bahagian, kita bagi grant kat dia. So dia fikir nak buat bisnes apa. Macam tu yang masalahnya. Kita patut pilih sebagai pembimbing, ya, kita kena pilih orang ada bakat. Ya, bukan pilih dia tu suruh dia cari apa bakat dia nak. Ini patut dilihat kembali. Saya rasa gagal sebab itulah. Aku tidak dah ramai dah SME Melayu yang berjaya. Ya, jadi kita pergi tengok dari segi konsep di pembuatan ni, buat kuih-kuih dan sebagainya SMB ni. Kita tengok di kampung dia tu buat niaga apa. Baru kita bimbing dia, kita bagi dia grant. Ini konsep dia, so dia minta. Dia tak tahu boleh ikut, dia minta dah. Syafiq, itu yang saya lihat dari segi konteks rancangan Malaysia ke-12. Saya very critical Syafiq, sebab saya ni orang pelaksana, I'm implementer. Saya memang walaupun saya terlibat dalam policy making, tapi saya fokus pada pelaksanaan. Ya, di situ berlaku kegagalan kita hari tu, khususnya program untuk Bumi Putera. Datuk Zali, tapi hari ni tak mau bincang konteks lain lah. Konteks saya dari segi infrastruktur, ya, projek yang berbilion-bilion itu yang saya akan lihat keterisan di situ dan juga salah guna kuasa kan. Ya, tapi dari segi konteks SMB ni, ya, apa yang kita boleh lakukan. Jadi pandangan saya dengar Datuk Zali cerita tadi tu, itulah, ya. Saya tahu bisnes bukan senang. Profesor bisnes kesoalan ni di universiti pun dia tak boleh meniaga. Saya cakap betul-betul. Kawan saya, classmate saya, profesor in entrepreneurship. Profesor ni. Tapi saya kata hang ada pencen, wah tak meniaga. Okey, teori, dia pembimbing teori ni berbeza daripada kita laksana. Bonsu, dia bukan ada degree pun, tapi dia boleh meniaga, boleh buat duit. Genting semua, geng-geng sini. Itu dari segi bakat. Kita kena cukir bakat baru kita tolong. Bukan kita tolong bagi duit so dia fikir. Itu segi konteks yang saya lihat tadi lah. Agak kritikal lah Syafiq kan. Tapi ini berbalik pada dasar rancangan Malaysia ke-12 dan program dan aktiviti yang akan kita lihat seterusnya. Betul tu, saya setuju. Dia permohonan grant tu dia mestilah decentralized kan. Dan maknanya dia kena mohon melalui macam contoh kalau dalam Mind Ipoh Datuk, kita pernah jumpa dulu Datuk Rozali, dia pernah bawa saya jumpa dengan pengarah tak silap saya Mind Ipoh. Dia kena melalui dia punya konsultan dia, so dia akan guide kita. Jadi mungkin juga kerajaan kena buat itu. Maknanya grant ini dia mesti kena ada dia kena ada mentor-mentor dia. Tak silap saya ada berapa ramai mentor perniagaan termasuk dengan Datuk Rozali sendiri. Maknanya mereka kena pergi dulu. Dan saya nak relate dengan soalan ni. Soalan yang pertama ni saya bagi kepada Datuk Rozali lah. Daripada Abang Fazil Rokan Utara. Dia mengatakan bahawa kena laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Pusat Zakat. Setiap peniaga yang diberi bantuan perniagaan perlu mengikuti setiap latihan kursus yang diadakan untuk membangunkan perniagaan. Tok, boleh sambung? Okey, memang sepatutnya macam itu.
yang problem sekarang kita ni, usahawan kita tak nak datang. Dan bagi saya, memang saya setuju sangat tentang pusat zakat. Sekiranya kita nak minta bantuan, kena hadir khusus peringkat by peringkat, memang perlu ada. Lagi satu, pemantauan. Kita bagi duit hari ni, kebanyakan dulu kala kan, bagi duit tapi tak ada pemantauan. So duit tu habis entah ke mana. Apatahlah dengan keadaan sekarang kan, duit terpaksa guna untuk personal. So kat situ salah. So kita kena ada pemantauan, lepas tu tengok dia tengok okay, dari segi pemantauan kita nampak kita bergrading, kita pergi scoring atau grading kepada dia kategorikan apa. So kalau dia nampak benda ni boleh pergi jauh, kita boleh bagi bantuan lain pula. Next ni apa, mungkin dia kata dia perlukan micin. Okay, mungkin apa yang relate dengan dia. Kalau sebelum ni dia kena uli menggunakan tangan, okay, lepas tu pergi micin. Okay, bila micin apa dari segi finishing apa dia kena buat, lepas tu packaging ataupun untuk sealerkan apa dari segi steel, plastik packaging kena bagi. And then lepas tu dari segi pemasaran pula, okay, ke mana katalah produk ni sebab sebagian dia boleh access dengan pasar hypermarket. Okay, kita pun memang wujud PKS dekat hypermarket dengan Beyond Big dan sebagainya. So kalau boleh kita kena buat satu allocation, tak nak kita produk AKS duduk di belakang. Kita nak kalau satu area di depan, sebab kita kerajaan dasar kerajaan ni boleh minta daripada pihak pemilik pemarket, Maidin ke Giant ke Tempo ke what's on kan. Kalau produk kita ni diletak tempat yang mudah dilihat. Dan balik pada produk juga, kita memang champion buat produk, tapi kita tak champion dari segi pemasaran. Orang tak kenal. Bila orang tak kenal, orang tak nak mencuba. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang ada nama, pemilikan daripada Bumi Putra, contoh kicap Jalil, kicap Tamil, kicap Maidin, Mudim, dan juga kalau kita atur dekat situ pelbagai produk yang milik Bumi Putra ni tapi tak ada nama, orang susah nak mencuba produk yang tak ada nama. So kita nak hari ni usahawan kita kena alert tu. Produk tak ada brand, tak ke mana. Memang boleh letak dekat mana-mana tapi orang tak nak beli. BNF, contoh kempen BNF tak mungkin tak capai disebabkan apa? Orang tak nak beli produk yang tak ada brand. Dan orang yang ada brand ni dia kau duit. So dari segi untuk pelaksanaan branding ni ataupun promosi dekat media-media, contoh media billboard, promosi billboard TV dan ada geran, radio pun ada geran, tapi orang kita tak minta. So itu yang masalah kita sekarang. Kita nak macam mana kita nak sampaikan perkara yang kemudian yang dijaga oleh kerajaan kepada usahawan. Usahawan tak nak bernaung di bawah dewan. Dan juga kadang-kadang dewan juga satu hal juga, dewan tak berfungsi. Berbagai dewan ada berbagai persatuan perniagaan ada dekat Malaysia tak terkira tapi tak main peranan untuk membantu ahli-ahli. So itu pun satu hal juga. So hari ni kalau boleh, macam mana kita sekarang ni kita nak menjayakan keusahawanan satu kejaya dan juga keusahawanan sebagai satu sunnah Rasulullah bahawasanya 90% dalam perniagaan. Tapi dari segi keilmuan tak ada, information apatah lagi, itu yang salah satu sebab menggagalkan kita untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Kalau orang yang kita tengok hari ni, orang yang berjaya, orang yang bukan semua orang tertentu yang berjaya. Kenapa dia berjaya? Bukan kerana dia menggunakan koloni dan sebagainya, tidak, dia berusaha ke arah kejayaan. Dan siapa pun boleh berjaya. So usahawan yang contoh usahawan yang sebut tadi 1 million, dia berusaha 4 tahun baru dia berjaya 1 million sales. So kita jangan pula kita berjaga baru 6 bulan, bila orang tak membeli produk kita dah merungut macam-macam lah. Sedangkan you bayangkan jenama bangsa asing yang wujud dalam Malaysia Minggu contohnya, berapa tahun dia wujud. So dia tak orang kata dia kewujudan dia dah lama, kita baru 6 bulan niaga. Lepas tu tak laku salahkan sana sini.
Itu yang susah. So kena balik kepada asal kita. Tujuan kita sekarang ni kita nak berniaga. Okey, nak berniaga mesti ada ilmu dalam perniagaan. Tak kisah je berniaga goreng pisang sekalipun. Contoh goreng pisang yang satu usahawan Bubutra kita dah ada 100 cawangan. Goreng pisang je. So kenapa kita usahawan-usahawan nak berniaga tak nak belajar? Tiru dari segi kejayaan orang, bukan tiru dari segi orang kata produk orang. Tiru kejayaan, macam mana dia boleh berjaya? So berjaya pula bukan dia datang dengan sekali mata. Bila apa 10 bulan kita ada 9 tangga untuk berjaya. So kalau boleh teruskan. Boleh Datuk. Okey, boleh Datuk Datuk kita bersemangat bila sebut usahawan. Tadi tengok apa Fik ni apa kelang kabut ni malam ni. Tapi bila sebut usahawan dia sampai berkedut dai-dai ni. Oh, betul-betul semangat. Okey Tok. Itu bidang saya ni. Itu sebab saya boleh cakap. Apa dia tu? Okey, tak apa. Itu bidang saya sebab tu saya boleh cakap. Saya tahu masalah usahawan. Terjawab. Okey, betul Tok. Saya nak ni ada di sini berkenaan dengan biokrasi. Mungkin Datuk Rosalie boleh sentuh sikit, mungkin Datuk Nordin pun boleh jawab sikit. Ada di sini yang bagi tahu bahawa memang ada bantuan-bantuan kerajaan yang bukan direct terus. Maknanya dia pergi kepada agensi ataupun GLC di bawah kerajaan. Ada bantuan yang direct kepada usahawan, tetapi ada bantuan yang disediakan kerajaan melalui GLC ataupun agensi-agensi kerajaan. Tetapi orang yang betul-betul nak berniaga ini mereka tidak dapat menghadiri kursus dan juga mereka tidak mendapat pinjaman kerana kerana biokrasi dan juga pemikiran politik ataupun politiking. Maknanya untuk ditentukan kepada orang-orang politik. Ada pula kuota politik dan sebagainya. So apakah pandangan Datuk Nordin berkenaan dengan perkara ini, dan mungkin selepas itu Datuk Rosalie juga mungkin boleh berkongsi pengalaman, betulkah wujud perkara-perkara sedemikian? Okey Datuk Nordin. Ya, saya sebutlah tadi yang dari segi entrepreneurship ni dia tak mudah. Dia ni jenis kita kena ada ni built in dalam kita ni, semangat tu, kebolehan kita tu. Benda ni kita bukan kita boleh hajak macam nak jadi artis lah kan. Dia ada kebaharan sendiri. Jadi orang tu yang boleh jadi entrepreneurship. Ya, entrepreneurship maksudnya peniaga kecil ni dia ada satu kebolehan untuk membuat satu dari segi production dia. Membuat berhulu ke burger ke, dia ada inbuilt skill dalam diri dia. Jadi saya berharap ni konsep yang Datuk Rosalie sebut tadi tu, maksudnya kerajaan ni patut mencari orang-orang seperti ini. Bukan orang yang tak tahu apa tu minta grant nak buat berniaga. Okey, kita cari bakat-bakat tu. Jadi memang kita build up bakat-bakat ni. Cara tu sangat lebih baik. Tapi bagi peniaga kecil ni, yang mikro ni sebenarnya produk mereka tahu buat produk. Ya, kita boleh bantu cari production. Tapi selalunya saya lihat dari segi marketing yang agak lemah. Jadi bila dia buat satu produk, mungkin dia tak ada mengaji dari segi akademik tu, jadi dia tak tahu buat market analysis. Ya, dia orang buat burger, dia buat burger. Tapi dia buat burger boleh, dia kena ada inovasi lain pada yang lain. Macam orang buat kopi kan, semua orang jual kopi, tapi Starbucks siapa lebih laku lagi kan. Kopi juga kan. Ini saya buat inovasi. Jadi dari segi bakat ni kita patut kita bina khususnya untuk orang Melayu. Kalau kita nak bantu mereka dalam segi entrepreneurship. Syafiq kan? Ini saya nampak. Tapi maksudnya mungkin dasar kerajaan punya approach ni tak betul. Ya. Kita duk cari-cari orang suruh buat berniaga. Tak boleh. Orang yang nak berniaga tu patut cari kita untuk majukan diri dia lagi. Kalau dia perlu bimbingan, kita bagi kepada dia. Tapi kita paksa seorang tu yang tak interested bidang tu. Ya. Kemudian kita suruh dia main kursus dan sebagainya. Saya ingat benda ni tak jadi. Ya, skill. Tapi kalau kita nak bantu peniaga kecil kita ni, khususnya itu yang bahagian mikro punya bisnes ni, ya, mungkin kerajaan boleh buat untuk bantu orang Melayu kita ni, Bumiputera ni. Maksudnya kita segi fikir dari segi marketing dan sebagainya. Kita kumpul banyak tu buat bagi mereka satu center, kita go on big scale commercial basis. Tapi kita perlu manager untuk mengurus lah. Ini konsep macam bendang jugalah. Di Kedah di bendang kita ada sekelong, kan ada 2 kelong, 3 kelong. Semua buat tikus serang balik. Dapat 5
minta maaf, lupa dah. Jabatan metrik. Nanti kuis serang habis. Tapi orang lain yang buat secara estate yang besar-besar tu, dia boleh dapat 10 hingga 12 tan metrik. Jadi konsep sama mungkin kita boleh pakai ya untuk micro business ni dan juga SMB ni. Itu yang pandangan saya lah dari segi ni ya, untuk bergerak ke depan. Jadi dalam polisi rancangan Malaysia ke-12 ni, ubahlah cara pelaksanaan tu. Dulu buat sampai 11 rancangan Malaysia Melayu masih gagal lagi ya, tak marketing pun tak boleh. Ya, jadi ini patut macam Datuk Zali, dia punya peranak dalam SMB ni ya, boleh kontak profesor kat universiti tu, dia orang semua analisis banyak pandai dari segi entrepreneurship ni. Lihat balik kembali relook. Ya, okey. Terima kasih Datuk Adil. Okey, Datuk Zali, nak tanya, wujudkah permasalahan sebegini yang dikatakan biokrasi, maknanya orang peniaga tulen ni sebenarnya tidak mendapat tempat sebab adanya biokrasi dan juga kuota-kuota tertentu, yang maknanya permohonan ni dia diturun melalui orang sekian-sekian ni dan dia pun pilih orang dia. So orang-orang yang betul-betul tulen ni tak dapat. Wujudkah Datuk masalah-masalah aduan-aduan usahawan berkaitan dengan perkara tersebut, dan apakah langkah penyelesaian? Okey, saya pernah dengar lah tapi saya tak pasti. Maksud dia kalau kata kena melalui satu pihak, satu orang tertentu untuk mendapatkan grant ataupun dana, saya tak tahulah. Cuma dengar-dengar macam tu. Cuma sekarang ni kita tengah nak pastikan benda tu betul ke tak betul. Tetapi apa yang saya nak sarankan, okey, perkara tu sebenarnya ada, mungkin tidak lah. Bagi saya tak pernah jumpa, saya balik cerita, saya tak pernah jumpa. Tetapi kalau boleh, usahawan hari ni dia kena direct dengan kerajaan, dengan agensi. Tak perlu orang tengah. Macam saya tak boleh jadi saya orang tengah. Saya boleh membimbing. Kalau nak grant, dia kena mohon sendiri dengan agensi kerajaan. Tok, bukan grant Tok. Dia okey. Saya ulang balik. Bantuan lah, masuk dana lah, masuk dana. Ada bantuan-bantuan yang datangnya direct daripada kementerian. Dan ada bantuan dan juga grant yang disediakan di bawah GLC ataupun agensi kerajaan di bawah. Mungkin dia sebut tentang tekun apa semua sikit ni ikut lah. Jadi dia kata dekat tekun ni, dekat agensi ni dia ada pula kuota-kuota. Maknanya yang tulen ni tak dapat tempat. Adakah wujud benda-benda yang berkaitan dengan perkara tersebut? Okey, tak ada, bagi saya tak ada. Tak ada benda berlaku. Okay, so saya tak pernah dengar lagi lah. Kalau orang lain saya tak pasti. Cuma saya, apa yang saya seingat saya sepanjang saya buat pembimbing usahawan ni, saya selalu sarankan kepada usahawan, okey, saya hanya membimbing. Asas membimbing, ibarat kata cikgu sekolah lah. Dia datang ke jumpa saya masuk kelas, lepas tu saya tunjuk dah tuju. Okey, kena jumpa dengan agensi ni. Kalau katalah dia melibatkan perbuatan dengan ikan, dah pergi perikanan contoh. So apa penyediaan dokumen-dokumen, so kita ajar macam tu. Dia kena direct dengan agensi, dia tidak boleh melalui pihak seperti saya. Kita tak boleh jadi orang tengah. Ini adalah jadi satu kesalahan. Dan juga kalau boleh usahawan kita dengan dengar pihak-pihak yang tidak berkenaan ataupun minta bantuan daripada pihak-pihak yang tidak berkenaan, kerana dia orang boleh memesokkan kita. Kadang-kadang jadi scam ni ibarat kata macam itulah. Usahawan kita tak nak usah. Orang ibarat kata tak nak remeh-temeh. Dia kata tak apa, melalui seseorang ni dia boleh handle everything. Lepas tu kena bagi percentage. Itu pun ada wujud. Tapi bagi saya tak mahu komen pasal tu sebab saya tak nak mencerita hal orang. Saya nak cerita hal saya yang saya boleh bantu usahawan. Saya galakkan, okey, kalau nak bimbingan cari saya. Lepas tu nak mohon bantuan kena cari agensi. So cara selamat lah. Dengan saya tak ada demand kata kena bayar komisen, tak ada. Kita tak ambil. Cuma saya ambil kos pengurusan membership 1.5 je setahun. Lepas tu kelas saya kalau ada berbayar lah, tak ada bayar tak payah bayar. Dan itu asas untuk berjaya. Lepas tu nak jadi jutawan, cari orang lain. Saya lebih suka berkonsepkan pembentukan. Sekarang ni kebanyakan usahawan kita melakukan kesilapan tanpa disedar.
Dia nak jadi jutawan ni, tapi asal dia tak betul lagi. Contoh ramai usahawan hari ni menggunakan pakai jenama tanpa berdaftar dengan MyIPO. So bila dia tak mendaftar, katakan dia gila-gila promote ni, orang dah kenal dia nak satu jenama yang dia guna pakai, tiba-tiba nak daftar dengan MyIPO tak boleh. So satu kerugian, dan juga kebarangkalian jenama yang diguna pakai tu milik orang lain, orang akan saman pada si usahawan ni. So apa akan jadi kepada dia? Itu salah satu sebab. And then dari segi status diri, dia pun tak tahu aku ni apa. Adakah aku MyIPO, adakah aku kecil, adakah aku sederhana. So, apa kelayakan untuk minta bantuan? Agensi mana boleh bagi bantuan? So, ramai tak tahu. Ada tujuh dari segi apa tu direction dia. Bantuan yang perlu ada, apa bantuan yang perlu ada. Okey, nak halal. Okey, halal ni kita kalau dari segi persejilan kepada produk, halal ni buat dekat rumah sampai bila pun tak dapat. Tapi orang kata tak apa lah, aku Islam, automatik halal. Tak boleh. You tak boleh guna pakai sijil halal tanpa mendapat sijil yang betul. You tak boleh guna pakai halal, jauhi halal pun tak boleh. Satu kesalahan, kalau didapati bersalah, denda pertama RM250,000. So kita tak boleh mengatakan kita orang Islam bila buat produk automatik jadi halal. Tak betul. Ramai orang silap. Lepas tu dari segi labeling packaging, ramai tak ikut spek. Banyak benda lah dari segi aspek pembentukan produk, dan macam mana nak berjaya. Dia kena belajar pada perkara yang terlibat lah. Okey, apa nama Dr. Nordin? Ajak tu boleh Ya. Sikit. Okey, persoalan ni saya rasa saya sesuai bagi kat Datuk Nordin. Mungkin Datuk boleh celah sikit. Sebab Datuk Nordin dia penggemar pembelian barang-barang online sekarang ni lah, Maidin apa semua kan. Okey, dia ada soalan ni daripada seorang nama dia Cempaka Mas, dan saya olah sikit lah. Dia bukan soalan, dia punya kenyataan, saya olah sikit jadi macam soalan lah. Daripada Cempaka Mas ni agak menarik. Kita dah sembang tentang peruntukan, bantuan kerajaan dan sebagainya, kita bagi kepada berniaga. So, apa kita nak suruh berniaga ni, pergi berniaga tang mana? Kan? Pasaraya besar di dalam negara kita ni, dia tidak mengambil produk-produk Bumiputera. Sebagai contohnya kicap, kan kita ada kicap yang orang Melayu kita buat, pun ada orang Bumiputera kita buat kan. Tapi ada mungkin sekarang ni kan dah dimasukkan lah macam sos tu kita ada nama. That's why brand tu penting. That's why produk jenama-jenama yang walaupun dah terkenal, dia masih melakukan promosi, melakukan branding. Tapi kita tak nak. Kita hanya allocation untuk keluarkan produk je. Bukti marketing tak ada. Kita mungkin tak ada. Boleh berjelas Datuk Zali. Ramai produk. Ya, Datuk Zali boleh berjelas. Ya, saya rasa produk ni selain daripada branding tu, saya rasa kualiti produk tu yang lebih penting lagi. Ya. Lepas tu baru kita ke branding. Sebab apa? Kalau produk tu tak sedap, tak bagus misalnya, orang marketnya akan rendah dari demand dia kan. Jadi macam kita contoh macam semua ada brand dah. Kita pilih atau brand macam kicap tadi tu, Toyu kita panggil kicap tadi. Ya. Kita tengok semua brand, kita akan cuba, kita tengok apa yang kita paling sedap kan. Jadi simple je, nak potong sikit. Simple. Datuk makan Toyu kan? Ya. Toyu makan Toyu. Makan Toyu, kicap ya. Toyu apa? Brand apa Datuk makan sekarang? Ya, sebab apa? Yang cat kipas tu memang ada di luar negara. Di London pun ada cat kipas. Cat jalin tak ada di London. Tapi anak saya ni bila duduk dalam rumah, dia suruh cat kipas. Satu lagi cap tu saya lupa dah cap satu yang saya suka tu. Kan? Hablal. Kedah Mudin lah, Kedah Mudin. Ada Hablal. Ya, Hablal tu memang cat kipas lah kan. Itu dia penetrate sampai ke supermarket di kota London. Ya, begitu dengan produk Yo dan sebagainya. Dia bukan branding memang penting, tapi branding pun kalau kualiti tak ada, kita buat brand lain, kita boleh penetrate market. Kalau harga kita kompetitif dan juga kualiti lebih baik. Itu mudah aja sekali pandangan saya lah. Ya. Saya kurang setuju sikit. Kalau kita tanya pada umum, pada public, dia akan mengatakan brand. Di Malaysia lah. Tapi luar negara dia tak prefer brand.
Dia brand prefer benar quality. penting. Tak Ya. brand penting. Brand tu dia relate dengan kualiti, bukan brand Yalah, saja. tak. Maksud Kan? saya, dia macam ni. Di Malaysia ni, dia prefer brand. Okay. Di overseas, dia akan tengok nutrition. Yang go for brand because dia dah well known macam McDonald. Ya, kita tahu standard dia, pergi kedai mana pun standard sama. Jadi kalau kita pergi tempat yang kita tak tahu, orang komedi daripada Singapura main Alok Star ni, dia nak makan burger, dia nampak McDonald, lebih situ lah. Sebab apa? Bukan